So dalam video ni kita akan discuss projectile motion. Okay, projectile motion maksudnya dia akan ada dua-dua komponen X dan Y serentak. X komponen ada, Y komponen pun ada. Okay, projectile motion. Okay, projectile motion dia akan ada X komponen dan Y komponen serentak. Okey. Okey. Contoh projectile motion yang ada dua-dua komponen, X ada, Y pun ada. Okey. Dia ada ada 4 kes Ada 4 kes. Okey, boleh tengok kat sini. Okey. Ni daripada sini ni kes yang pertama. Dia daripada particular height bergerak dengan horizontal, and then dia jatuh dengan dia ada komponen X dan komponen Y. And then yang ni second case, angle launch on level ground. Contoh bola sepak lah. Okey, bola kamu tendang, tilted, so dia ada komponen X dan Y. And then case yang ketiga, yang ni daripada particular height juga. Okey, particular height, tilted, jatuh dengan komponen X dan Y. And then yang ni case yang keempat. Okey, daripada particular height, baling tilted. Okey. Okey. So projectile motion tu contoh projectile motion lah. Okay, so dia ada dua komponen. X ada, Y pun ada. Sama ada initially, initially dia ada dua-dua komponen serentak dah. Initial ada X komponen dan Y komponen pun ada. Ataupun mungkin initial dia hanya ada X komponen. Tapi masa final dia ada X komponen dan Y komponen. So yang tu kategori projectile motion. Okay, untuk projectile motion ni, untuk X komponen maksudnya secara mendatar lah. Okay, secara mendatar. Dan Y komponen ni secara menegak. Okay, ataupun dia dekat vertikal. Dia dekat Y axis. Okay, secara menegak. Jadi bila dia secara menegak, maksudnya dia di bawah pengaruh acceleration due to gravity. Okay, dia di bawah pengaruh acceleration due to gravity. Jadi dia ni sama macam free fall. Okay, dia macam free fall. So dia ada acceleration. So acceleration pada komponen Y dia adalah sama dengan negative G. Okay, negative G negative G, negative 9.81. Jadi formula untuk Y komponen ni sama macam formula bagi free fall. Cuma kita letak Y lah pada U, V dan S. Okay, so kita pakai 4 formula untuk free fall tu. Okay, V equals to U minus GS. So untuk bezakan dia X komponen dan Y komponen, so kita letak VY. U, UY. Dan S ni adalah SY. And then untuk formula yang lain adalah V squared equals to U squared minus 2GS. Okay. Oh, yang ni bukan SY V equals to UY minus GT. Betul tak? V equals to U minus GT. Alright. So yang ni so kita letak ini, untuk ini VY, UY dan yang ni SY. Dan yang lain adalah S equals to UT minus half GT squared. So ini akan menjadi SY, UY. Okay, untuk T dan G tak perlulah sebab T ni time. Time untuk komponen Y dan X adalah sama. Okay. G pun tak perlu. Okay, ini acceleration. And then last sekali ialah SY equals to half UY plus VY times T. Okay. So ini untuk Y komponen secara vertikal dekat Y axis. Okay, menegak. Jadi dia di bawah pengaruh acceleration due to gravity. Jadi dia macam free fall. Okay, and then untuk X komponen dia tak
ada acceleration due to gravity. Jadi dia bergerak dengan constant velocity. Jadi acceleration pada komponen X adalah 0. So maksudnya initial velocity component X is always final velocity X component. Kat mana-mana masa, kat mana-mana tempat untuk X component, velocity dia adalah sentiasa sama. Okay. Jadi bila maksudnya dia bergerak dengan constant velocity untuk X component. Jadi bila constant velocity, equation dia akan jadi so daripada sini formula dia V equals to S over T ni. Okay, daripada formula yang ni untuk constant velocity. Jadi V ni adalah Vx, S ni adalah Sx. Okay. So disebabkan Vx adalah juga sama dengan Ux, so kita boleh jadikan Vx ni adalah sebagai Ux. Okay. So mungkin kita boleh jadikan Sx sebagai subjek. So Sx equals to Ux times T. So ini adalah satu-satunya equation untuk X component, dan ini adalah 4 equation untuk Y component. Okay, yang mana 4 equation ni adalah sama macam free fall. Okay, tapi nak bezakan dengan free fall ya, sebab yang ni projectile motion dia ada 2 komponen X dan Y. So kita letaklah Y dekat U, V dan S. Okay. Alright. So kita nak tengok balik yang ini tadi. Okay. Okay, jap. Okay. Alright. Okay. So projectile motion is motion of an object through the air in 2 dimension under the action of gravity. So action of gravity ni hanya untuk komponen Y sahaja. Maksudnya yang Y component lah. Okay. Y component. Okay. A projectile motion consists of 2 component which are X component. Okay. Motion. So untuk X component dia akan move dengan constant velocity. Macam yang kita discuss tadi. Jadi dia tak ada acceleration lah. Okay. So Ax dia adalah 0. Dan untuk Y component, dia bergerak di bawah pengaruh acceleration due to gravity. Jadi untuk acceleration pada komponen Y adalah sama dengan G. Okay, negative G. Okay, negative 9.81. Okay. 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 So yang ni adalah 4 cases yang contoh untuk projectile motion. Okay. Untuk case yang pertama, object at particular height. Okay, object at particular height. Alright. So untuk objek dekat particular height, okay, dia katakan objek ni rolling rolling on the table. Jadi maksudnya initially dia bergerak secara horizontal. Daripada diagram ni pun nampak kan? Dia bergerak secara horizontal. Jadi U dia ni, initial velocity dia ni, U ni adalah juga memang betul-betul komponen X lah. Okay, dan UY dia kat sini, dia tak ada komponen Y. Untuk initial velocity, untuk initial dia tak ada komponen Y. So UY dia 0 dan UX dia sama dengan U. Sebab U dia betul-betul horizontal, betul-betul mendatar. Okay. Dan dekat sini final velocity lah V, third lah. Dia 2 dimension. So sini kita boleh resolve dia kepada Vx dan Vy. So untuk X component, Vx dia sentiasa sama dengan Ux. So Vx sama dengan Ux. Dan Ux adalah U. Dan Vy dia adalah unknown yang boleh kita cari daripada mana-mana 4 equation ni. Sama ada pakai Vy equals to Uy minus Gt. Atau Vy squared equals to Uy squared minus 2G Sy. Okay. Ataupun yang inilah, Sy equals to half Uy plus Vy times T. Okay. Alright. Okay.
Satu lagi formula ialah SY equals to UYT minus half GT squared. Tapi yang ni tak ada VY lah. Okay, so VY dia adalah unknown. Okay, dan AX, okay, assertion pada komponen X adalah 0. AY dia adalah sama dengan negatif G. Okay, negatif 9.81. Dan SY, SY ni adalah vertical displacement secara menegak. Okay, secara vertikal. So SY dia adalah negative H. Okay, negative H. Okay, negative height of the building or negative height of the table. Okay, ikutlah height untuk objek ni berapa. Okay, and then SX ni adalah horizontal displacement. Horizontal displacement dia yang ni. Ni adalah horizontal displacement. Okay, dia sama dengan horizontal range. Okay, sama dengan R. Okay, yang ni adalah SY. Okay, SY adalah sama dengan negative H. Okay, dan T dia untuk tempat yang sama untuk komponen X dan komponen Y ni adalah sama. Dan boleh dicari daripada mana-mana 4 equation ni lah. Okay. Okay. So, kalau kamu tengok V kat sini, tilted. Maksudnya dekat bahagian ni, dekat bahagian V ni, kita boleh cari magnitude dia daripada square root Vx squared plus Vy squared. Okay. Dan kita juga boleh cari angle kat sini. Angle kat sini kita boleh cari daripada formula theta equals to inverse tangent Vy over Vx. Alright. Okay. So itu adalah case yang pertama. And then case yang kedua, angle launch on level on ground level. Okay. Dia ada angle kat sini. Ni nampak tak dia tilted ni? Ni U. Okay, ni U. Okay, ni U. Okay, nampak U. Ni U ni tilted. Jadi kat sini kita dah boleh resolve dah. U ni kepada komponen X dan komponen Y. Okay. Yang mana UX ni kalau kita resolve dia akan kita relate dengan sudut theta kat sini. UX adalah sama dan kita relate U dengan theta kat sini, kita dapat UX dia adalah sama dengan U cos theta. Dan UY adalah sama dengan U sin theta. VX sama dengan UX. Remember, for X component, velocity is constant. So assertion X 0. SX adalah horizontal range. Time boleh cari pada mana-mana equation. Okay, yang 4 ni. Yang ni. Oops. Okay. Untuk komponen Y kan. Okay, dia akan samalah. Maksudnya kita boleh pakai equation ni lah. Untuk T yang ni, kita boleh pakai equation SX, horizontal displacement ataupun horizontal range. Okay, dia benda yang sama. Sama dengan UX times T. Okay. Dan T juga kita boleh dapat daripada komponen Y. Okay. Dekat tempat yang sama. Okay. Kalau yang ni, SY kat sini. SY kat sini adalah sama dengan 0. Kenapa SY total displacement, vertical displacement dia 0? Okay, katakan dia naik sampai maksimum height 5 meter. So, kat kawasan ni positif. And then dia turun balik pun 5 meter. Tapi negatif. So, 5 tambah dengan negatif 5. Jadi, total displacement kat kawasan ni adalah 0. Okay. Dan VY. Okay, VY yang ni VY ni, okay, maksudnya kat tempat ni lah. Ni V Ni V. So, V ni kita resolve dia kepada VX dan VY. So, VY ni kita boleh cari daripada mana-mana 4 equation ni. 4 equation ni. Ikutlah yang sesuai. Okay, 4 equation ni. AY dia adalah sama dengan, always sama dengan negatif 9.81. Okay, negatif G. Dan T ni pun boleh cari pada mana-mana equation yang sesuai. Okay. Okay. So, ini kat kawasan ni lah. Dekat kawasan before it reach the ground.
Okay, yang kita discuss yang ini before reach the ground. Okay, ni just before reach the ground yang ni. Okay. And then bahagian ni at maximum height. Maximum height kat mana? Dekat sini Dekat point ni. Ni dekat maximum height. Dekat maximum height Vy dia adalah 0. Sebab dia berhenti seketika. Tapi Vx 0 tak? Vx tak 0. Because at x component velocity is always constant. Okay, so it is equals to Ux. Dan Sy pada maximum height adalah sama dengan vertical displacement dia adalah sama dengan height lah. Height at maximum height. Okay. Okay, dan T ni kita boleh cari daripada mana-mana equation 4 ni. Okay. Alright, tu case yang kedua. Okay, sekarang kita nak proceed untuk case yang ketiga. Okay, ni case yang ketiga. Angle launch from a certain height. Okay. So, dia daripada building ataupun daripada table. Okay, U tilted kat sini kan. Jadi, kita boleh resolve U kepada Ux dan Uy. Okay. So, Ux adalah U cos theta dan Uy adalah U sin theta bila mana theta ni adalah angle di antara U dengan x-axis. Okay. Vx is always equals to Ux. Okay. Which is U cos theta. And Ax is always 0. As X ni adalah horizontal range. Okay. Horizontal displacement. Sama dengan R. Dan T. Okay. Time boleh cari daripada formula Sx equals to Ux times T. Okay. And then Vy. Okay. Vy kat sini lah. Okay. Kat sini. Ni V. Ni V. Sini Vx. Sini Vy. Okay. So, Vy ni boleh cari daripada mana-mana 4 equation tadi. Ay is negative G, negative 9.81. Dan Sy, okay, kalau kamu tengok total displacement kat sini, total Sy kat sini adalah sama dengan negative H. Kenapa negative H? Sebab, okay, kalau kita tengok daripada dia start motion daripada sini sampai sini, Sy kat sini adalah 0. Okay, total displacement kat sini 0. Sebab katakanlah dia naik sampai 5 meter. Turun balik pun 5 meter. Jadi, total displacement sampai sini 5 tambah negatif 5. So, sini 0. Okay, kita turun lagi. Negative height of the table lah. Okay, table or building. Okay, so sini sama dengan negative H. Okay, T ni boleh cari daripada mana-mana equation yang 4 tu. Okay. Sama ada pakai Vy equals to Uy minus GT. Okay. Ataupun mana-mana lah yang sesuai. Okay. So, yang ni untuk just before hit the ground. Okay. Kat sini lah. Kat kawasan ni. Okay. And then, konsep bila dekat maximum height. Okay. Bila maximum height dekat sini Maximum height. Dekat maximum height, Vy is 0. Velocity pada komponen Y dia adalah 0. Dia berhenti seketika. Tapi Vx tak 0. Vx is not equal 0. Vx is equals to Ux. Because for x component, velocity is constant. And Sy dekat maximum height ni, dia adalah sama dengan, okay, yang ni H. Height from ground. From ground to the initial position plus dengan height ni. Okay. H ni. Okay. Kalau from ni adalah from ground lah. Okay. From ground. Okay. Okay. Kalau daripada initial position dia, H kecil. Okay. Kalau Sy dia sama dengan H kecil ni. Kalau from initial position. From initial position. Mana initial position? Ni daripada sini lah. Okay, initial position. Okay, dan T. T pun sama, kita boleh cari daripada mana-mana 4 equation. Okay, and then case yang keempat. Case yang keempat, launch at angle theta below horizontal.
Okay, nampak tak U ni tilted, ni U. So dia ada UX dan UY. UX dia adalah U cos theta. UY dia adalah negatif U sin theta. Okay. UY dia adalah negatif U sin theta. Okay. Negatif U sin theta. Kenapa negatif? Sebab direction downward. Okay. Okay. Vx is always equals to Ux. Okay. Ax is 0. Sx is horizontal range. Okay. Yang ni. Ni adalah Sx. Dan T ni kita boleh cari daripada equation Xx equals to Ux times T. Atau kita boleh juga guna equation daripada komponen Y. Sama lah macam yang ni pun. Okay. T yang ni sama. Nilai dia akan sama lah. Kat tempat yang sama. Okay. Vy. Ni V V kat sini. So, sini V. So, kita resolve dia kepada Vy dan Vx. Okay. Vy dia kita boleh cari daripada mana-mana 4 equation. Ay dia is always negative 9.81. And Sy dia adalah sama dengan negative H. Negative height of the building or height of the table. Okay. Ni Sy. Okay. Sy dia adalah sama dengan negative H. Okey, dan T pun kita boleh cari pada mana-mana 4 equation. Yang mana SY kat sini adalah sama dengan negative H. Okey, so untuk semua kes ni, dekat bahagian final velocity V ni, kita akan sentiasa boleh cari magnitude V ni daripada square root Vx squared plus Vy squared. Kes pertama, kedua, ketiga, keempat. Okay, dan direction theta ni, theta kat sini ni, theta kat sini, theta kat sini ni, kita boleh dapat daripada theta equals to inverse tangent Vy over Vx. Okay, class? Thank you.